Salahuddin Al-Ayubi yang berumur 44 tahun. Anaknya ada 5 orang lelaki semuanya. Beliau adalah background daripada beliau adalah seorang engineer ya, dalam background engineering, graduate pula daripada MMU. Okey, beliau juga adalah licensed financial planner. Masya Allah, tabarakallah. Okey, semua orang ada cerita masing-masing, betul? Okey, dulunya obese sangat. Masya Allah, alhamdulillah sekarang dah dapat turunkan 17 kg dari 3XL kepada saiz L sahaja sekarang. So sangat seronok kan kalau ada orang yang dulunya besar, yang dulunya excess 47 kilo, sekarang dah turun 47 kilo, dah jadi handsome. Lepas tu dah turun 65 kg. Samalah juga macam Ustaz Salahuddin ni. So saya introkan, saya nak paskan mikrofon saya kepada Ustaz Salahuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Moga semuanya bermanfaat kepada anda semua. All the best Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi. Allah Allah anta ba'dallahi mu'tamadi. Fabidunyaya wa biakhirati. Allah Allah ya Rasulallahi khudh biyadi. Mara'at ayn. Okey. Sedap tu tengah dengan selawat tu. Sambung lagi sikit. Okey, tak apa. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Masya Allah, tabarakallah. Bertemu lagi kita pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Sekejap, saya share slide saya. Okay, nampak semua Alright, kalau nampak boleh type 111. Tuan-tuan dan perempuan bersiaran dari mana? Kita ada 161 orang, 162 orang, boleh ramaikan lagi. Kita boleh sampai kapasiti 500. Saya minta organizer kalau dapat boleh rekod, mungkin boleh kita panjangkan manfaat. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Inilah dia yang menjadi keramat Sungai Buloh. Masya Allah, ramai seluruh Malaysia ya. Rawang, okey. Ni semua kawasan Klang Valley ramai ni. Tangkap pun ada. Masya Allah. Yang ini yang sebenarnya yang menjadi kekuatan dalam diri saya dan juga peserta-peserta saya. Sebab kalau kita buat semuanya ni, niat dia tu urus, sihat, cergas, semata-mata mencari redha Allah, apa saja halangan, cabaran, semuanya kita boleh atasi insya-Allah. Dan yang paling penting, setiap mujahadah, setiap pengorbanan yang tuan-tuan dan perempuan lakukan ini semuanya menjadi amal soleh. Kita tak nak buat benda-benda yang hanya bersifat keduniaan semata-mata. Betul ke tidak? Kita nak kalau boleh daripada awal kita masuk program ataupun kita mula Allah jentikkan kesedaran, Allah pilih di kalangan kita ni. Sebab saya pun fine line tuan-tuan. Fine line sangat sebab memang mencari solution, tak jumpa jalan macam mana nak urus sihat. Kalau tak kerana ada coach-coach lain, ada pun orang-orang yang dah ada kesedaran, yang dah melalui proses penurunan berat badan secara santai dengan ilmu yang betul ni, saya tak tahu apa jadi pada saya. Macam tu lah. Semua daripada kita ada story dia. Jadi bila ada kekuatan dekat sini, sebab kalau boleh biarlah bila badan kita ringan, sehat ni, kita lagi kuat beribadat kepada Allah, lagi kita dapat buat tugas kita sebagai khalifah. Sebab setiap dari diri kita ni semua mempunyai kelebihan masing-masing. Tak kiralah anda sekarang ni bekerja di
di kerajaan, sektor kerajaan, sektor awam ataupun swasta atau meniaga sendiri atau suri rumah sekalipun, semua dari kita ada tugas dia. Ada tanggungjawab. Kerana kita duduk atas buku Allah ni tidak dalam keadaan sia-sia. Okey. Yang paling best sekali apabila saya dapat turunkan berat badan ni, Masya Allah, Tabarakallah, saya dapat balik tahiyat akhir. Semua orang tahu kan, bila perut kita besar, nak duduk nak duduk tahiyat akhir bukan senang. Memang kita terpaksa buka atas, dan memang sakit, tak boleh duduk lama. Ini antara benda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sumber kekuatan kita sebenarnya dari sini. Dia bermula daripada ni, kita minta pertolongan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Tapi macam mana kita nak solat lama? Macam mana kita nak dapat nikmat solat kalau badan kita macam saya dulu lah. Kan? Jadi tak boleh berdiri lama, tuan-tuan dan puan. 1 kilogram berlebihan, nanti kita kira siapa yang baru, terutama yang baru. Saya memang fokus pada hari ini orang-orang yang baru, yang kali pertama. Assalamualaikum semua yang mana baru sampai ni. Saya nak fokus pada anda, termasuk coach-coach yang awesome kat sini ramai. Saya nak fokus pada anda. Tak boleh berdiri lama, tuan-tuan. Macam mana pagi tadi kita nak baca surah Sajadah kan, Al-Insan contoh, kan pagi Jumaat ni kita disunatkan baca As-Sajadah, Al-Insan, betul tak? Kalau sakit pinggang macam mana? Tak boleh. Sebab tu memang 1 kilogram berlebihan saja sudah memberikan 4 kilogram tekanan dekat lutut, dekat pinggang. Sebab tu tak boleh lama-lama. Rasulullah memang boleh diri lama-lama. Kalau sembahyang sunat kita boleh daripada Al-Baqarah dia sambung sampai surah An-Nisa, ada seorang sahabat ikut, lepas tu mufarakah tu tak larat. Itu kekuatan yang ada pada Rasulullah. Jadi kita kembalikan balik ni. Tengok kelebihan yang ada. Kenapa Allah suruh kita solat? Bila kita ada masalah apa pun kita solat. Tu pergerakan solat tu je, daripada sujud, daripada rukuk semua tu. Back pain relief lah, knee pain relief lah. Tapi dengan ketenangan, dengan rasa nikmat dan syukur, menyambung dengan rasa keberadaan Allah yang dekat, gitu kan. Itu yang kita nak. So bila kita tema, kita kurus sihat cegah kerana Allah, kita nak sihat luaran dan dalam. Okey, yang mana belum dapat lagi, insyaAllah saya doakan tuan-tuan dan puan-puan dibukakan hati untuk bersama dengan program, tak kiralah melalui siapa, anda dapatkan balik semula insyaAllah. Penurunan berat badan yang lancar agar kita dapat bersolat lama dengan sempurna, dengan nikmat. Barulah boleh dapatkan kekuatan tu balik insyaAllah. Okey. Semua yang kita buat ni memang ada dalil dan memang ada perintah daripada Allah. Seperti mana yang telah dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Musuh kita yang tak nampak tu sentiasa ada. Sebab tu bila kita bercakap tentang, macam contoh, bila kita pernah satu ketika gemuk dulu, dia ada benda lain tau yang menguatkan nafsu tu, asyik nak makan je, tak puas-puas masa. Elemen-elemen ketagihan dalam benda-benda yang tak elok tu mesti ada benda-benda lain lagi. Ada lagi faktor lain tuan-tuan dan puan-puan. Bukan setakat MSG yang ada gula, garam, apa semua yang berlebihan dalam, ada benda-benda hidden dalam makanan tu. Sebab dalam food industry tuan-tuan pun tahu, tapi ada lagi elemen lain. Ini kita tak dapat nafikan. Dan perintah Allah bukan kepada orang Islam sahaja, kepada semua. Ya ayuhan nas, cari yang halal. Kalau tidak ada syariat, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak tahu ayam tu kita kena sembelih macam mana. Yang darah tu merupakan racun. Tetapi bila disembelih dengan cara Islam tu, dengan yang diajar oleh Nabi SAW, kita tahu cara nak menyembelih binatang, betul? Kita flush out all the blood daripada binatang ternakan. Itu sebab dia. Halalan, sumber yang rezeki yang halal. Itu panjang situ, tapi yang penting thayyiban. Walaupun ada halal jakim sekalipun, tuan-tuan dan puan kena tengok ingredient dia. Benda baik, benda halal, ada chop halal jakim, tetapi adakah dia memberikan manfaat yang terbaik? Ada tak khasiat dia? Ini maksud dia. Kalau kita makan, senang dia, badan kita ni dia ada indikator dia. Kalau kita makan, lepas tu kita penat, kita mengantuk, something wrong somewhere, betul tak?
Begitulah perintah Allah, bukan kepada manusia, kepada para rasul juga. Ayat yang lain daripada surah Al-Mu'minun ayat 51 pun Allah menegaskan perkara yang sama. Sebab bayangkan tugasan Nabi dan Rasul semua nak menyampaikan Allah mesti kena fit, mesti kena sihat. Nabi sakit ada tiga keadaan aja. Luka masa perang, disihir dan diracun. Tiga keadaan. Selain itu Rasulullah tak sakit. Ada banyak mutiara dalam ni. Apa yang Rasulullah buat kita boleh follow. Kita murnikan lagi dalam program yang ada sekarang, insya-Allah. Ini yang jadi motivasi untuk saya, untuk tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita, kenapa kita yang belum decide lagi tu, kenapa nak kena decide. Kita dah nak habis dah tahun 2021 ni. Ada yang mungkin dah lama dah tengok coach-coach yang dekat Instagram lah, kat Facebook, duk intai, duk follow tips je. Tapi tak nak start lagi. Nak tunggu bila lagi tuan-tuan dan puan-puan. Ni daripada hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang mukmin yang lebih kuat, mukmin ataupun mukminah yang lebih kuat, lebih baik dan lebih dicintai dari Allah daripada mukmin yang lemah. Masing-masing memiliki sisi kebaikan, maka fokuslah pada apa yang bermanfaat bagi kamu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan bersifat lemah. Jika ada sesuatu yang menimpakan kamu, maka jangan katakan andai aku melakukan ini, maka tentu hasilnya seperti ini. Tak nak kita bila benda dah terlepas. Ini peringatan selain daripada pentingnya kita ni mempunyai kekuatan fizikal, sihat luar dan dalam, kerana Allah mencintai kita lebih daripada kalau kita dalam keadaan yang lemah. Ini motivasi untuk kita. Sebab hari-hari kita mendambakan pandangan rahmat, kasih sayang, ampunan, lindungan daripada Allah, kan? Kita nak Allah tengok kita dalam keadaan sentiasa disayangi. Allah pilih di kalangan hamba-hamba yang ada tu, Allah sentiasa melihat kita dan memimpin kita supaya setiap gerak-geri kita tu semua tersusun. Masya Allah. Betul tak? Dan jangan biarkan musuh yang tak nampak tu terus menerus ni. Ini peringatan daripada saya. Perut yang besar bukan prosperity ya. Siapa yang ingat lebih cute lah. Awesome lah macam-macam kan. Aduh. Azab tuan-tuan dan puan. Cuba tengok keadaan tu. Sebab tu, siapa yang nak tahu cara pemakanan sihat, dia suka berpuasa sunat. Tak sama puasa sunat dengan intermittent fasting tak sama Tuan-tuan boleh intermittent fasting 12 jam, maksimum 18 jam. Tapi kalau tak cukup makronutrien, tak cukup khasiat dia, sebab masa tu singkat untuk, kan kita ada 24 jam sehari. Katalah kita buat intermittent fasting sampai 18 jam. Cukup ke masa untuk cukupkan protein kita, karbohidrat kita, fiber kita dan sebagainya? Itu yang jadi lemah tu. Saya ada peserta beritahu saya try intermittent fasting coach, tapi tak ada energy. So kita tak nak macam tu. Sebab dalam kita berpuasa sunat pun kita masih makan 3 meal besar. Kita masih jaga lagi kita pun kiraan apa ni, fiber kita, protein kita pun semua masih. Itu penting sangat ada ilmu ni. Okay. Dan selagi mana ada lagi ni, macam saya baru ni bawa balik pada Pening, saya pun dapatlah tengok, biasalah tempat-tempat viral macam Padang Kota tu kan, pasar poknya dengan rojak Peningnya, dengan rojak soto, Masya Allah, dahsyat. Penuh tuan-tuan dan puan. Penuh manusia, la ilaha illallah, ramai. Itulah aktiviti orang kita kan. Saya pun, yalah kita pun bila dah sampai situ mestilah cari makan kan. Tengok juga. Saya jadi kesian pun ada. Muda-muda. Kalau nak mami ni lawa-lawa lah kan, begitu lah. Tapi kulit berminyak tuan-tuan. Duduk perut berlipat-lipat. Nampak perut berlipat. Tu nak cerita. Jadi benda sedap tapi dia sedap yang membawa kepada mudarat. Jadi kita kena yang tu yang kita kena jadi macam tu. Jadi macam itulah pandangan kita kan. Jadi ni selagi ada benda-benda yang ni. Jadi sebab tu kita tak pernah mewarisi penyakit tuan-tuan dan puan. Genetik tu ada. Kalau tanya doktor dia kata 20-30% genetik tu ada. Ni penyakit keturunan saya ni coach. Bukan penyakit keturunan tuan-tuan dan puan.
Walaupun kita kena jaga memang contoh kalau ada di kalangan waris kita yang pernah dah meninggal dunia disebabkan sakit kronik, maknanya risiko untuk kita kena penyakit yang sama tu tinggi. Itu betul. Tetapi kita tidak pernah mewarisi penyakit. Yang kita warisi adalah apa? Siapa tahu? Siapa tahu kita warisi apa? Cara masakan. Cara kita dibesarkan. Betul Ustaz Fuad. Betul Ustaz. Itu yang kita warisi. Kita akan makan benda yang sama. Saya suka saya suka daging goreng kunyit. Itulah favourite saya. Daging goreng kunyit. Ya Allah, dah lah daging tu daging sapi, daging lembu ni memang tinggi kolesterol. Kalau kambing tu okey sikit. Ni daging goreng kunyit Batang Pinang. Kalau boleh, kalau dulu pasal tani kan, mesti cari daging Batang Pinang. RM30 sekilo. Tak tahulah sampai sekarang dia berapa, dapat dah lama tak boleh daging Batang Pinang. Hari-hari tuan-tuan dan puan, hampir setiap seminggu tu 3 kali kot. Tu boleh cerita Nescafe tarik. Saya ingat gold coin, saya dulu gold coin yang apa tu, susu pekat gold coin tu. 5 ke 6 tin seminggu. Allahu Akbar. Memang sedap, pekat dia bubuh Nescafe tarik kat situ, kita tarik ke. Masya Allah. Itulah saya. Bayangkan kita dulu, kalau kita tak jumpa lah benda-benda macam ni, kita akan merasakan memang sama ada Isnin Khamis dan hari putih. Itu yang apa yang Rasulullah ajarkan. Buatlah. 13, 14, 15 bulan Hijri. Jadi boleh bayang tak, saya dulu saya merasakan kalau pagi tu mesti kena dulu benda-benda manis baru dapat tenaga. Sekarang boleh minum air kosong je. Ini memang heran. So ada benda lah yang kita kena belajar kan. Inilah saya dulu. Baru sampai ke gambar saya. Ini gambar ni rare ni. Saya tak tunjuk kat semua orang. Cuba tengok wajah saya, perut saya. Ni masa ni kami dengan kawan-kawan tengah pergi ke dusun seorang kawan ni di Negeri Sembilan. Sekejap bayang tu Ustaz. Yang sebelah kiri tu lah. Yang pakai spek jambang tu. Tengah pegang apa? Nak potong durian. Ini kira rutin lah saya untuk pergi. Mana pantang dengar ada pesta durian. Masya Allah. Inilah saya tu. 3 biji boleh selesai tu seorang. Tapi itulah. Sedih pun, terharu pun ya tengok. Fine line tuan-tuan. Masa tu tak ada rasa apa pun. Cuma adalah kawan-kawan kat office selalu pegang perut, dia gelap. Kusam. Kulit kita jadi kusam. Bila toksin tu tinggi kan, kulit kita jadi kusam. Tu ready nak potong tu. Tu dia. Musang apa? Kucing tidur. Kalau durian tu mesti cari yang bagi kucing tidur. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Puan Saidah. Alhamdulillah. Kita boleh transform tuan-tuan dan puan. Dengan makanan kita sakit, dengan makanan juga kita boleh sihat. So macam tu saya. Dan benda ni fine line. Dan masa ni saya tak sedar. Saya dah ada fatty liver. Saya dah, orang kata belum lagi kena serangan jantung. Belum kena serangan jantung. Belum kena stroke. Allah Ta'ala bagi extension. Masya Allah, tabarakallah. BP selalu border 180 standard 180 bawah 120 macam tu. Kalau demam je BP naik. Inilah saya dulu. Doktor suruh makan ubat darah tinggi, tak apa, saya okey, tak makan. Sebab saya demam je ni. Padahal dah memang border. Kita pun tak tahu apa keadaan kita, sebab kalau kita buat full blood test pun kita nampak. Kalau kita buat stress test pun tahu ke tak. Ramai kita yang tak buat dan tak buat regular, setiap tahun kita buat kan. Ini jadi yang ini bagi, kalau ada di sini yang baru yang macam ni badan dia 99 kg kot masa ni. Peak saya 99. Lepas tu cuba-cuba sendiri, tak pernah pecah angka 90 lebih tu. Dia yoyo je. Siapa biasa sini berat yoyo? Bulan puasa tu lah masuk Syawal habis. Hilang semua. Double up. Double up. Siapa macam tu? Itulah bila tak ada ilmu macam tu lah. Masya Allah, tabarakallah. Okay. So Alhamdulillah. Allah izinkan saya bertemu yoyo advance. Kan? Undur satu tapak, maju ke depan satu tapak, berundur sampai 4-5 tapak. Macam tu lah lebih kurang. Penat macam tu. Itu yang give up. Yang ni pun mujur. Masa ni saya mula ada kesedaran yang belah kiri tu macam kufu panda. Tu tengok kan gambar pakai topi tu.
Ni sebab pandangan depan ni kurang nampak sikit. Kalau ambil gambar dari belakang, memang tak ada apa-apa. Kalau ambil dari sisi belakang, memang tak nampak perut tu. Betul tak? Perut memang tak nampak. Boleh sorok. Ramping je belakang. Tapi bila tengok dari tepi, Masya Allah. Macam tu. Lepas tu Alhamdulillah. Shrink lah. Shrink. Dia jadi shrink. Saya pun heran juga. Macam mana boleh shrink tu? Saya boleh turun dalam 6 kilo. Tapi result saya tak typical. Maksudnya result saya tak typical dan berbeza dan setiap orang. Sebab kenapa? Kita mempunyai medical background, challenges, cabaran yang berbeza, toxin level yang berbeza, macam-macam. Jadi result tak typical. Tetapi insya-Allah kalau betul caranya, boleh. Yang paling awesome tengok tu, perut saya 120 cm turun sampai 86 cm. Nanti saya ceritakan indikator-indikator simple, especially yang baru kat sini. Ya betul Coach Asakha, memang 3 bulan. 3 bulan dekat 16.6, dekat almost 17 kg dalam masa 3 bulan. Inch loss sekali begitu. Inch loss tu pun saya dapat dalam masa 3 bulan. Itu rezeki saya Allah bagi. Sebab daripada penemuan program ni, dari program-program yang macam ni, daripada wife saya, Coach Yani. Dia lah bertanggungjawab. Mula-mula tu saya cakap, betul ke ni? Skeptical. Memanglah skeptical. Cumanya saya pergi office masa tu, memang orang rumah, Coach Yani, dia pun kerja juga. Tapi buat dia dah ready kan. Saya readykan breakfast sihat. Saya lunch pack sihat. Dia dah ready kan semua. Snacking sihat. Jadi saya pun okey juga sebab saya tak payah keluar sangat. Jadi saya boleh pergi semayang Zuhur awal waktu. Siapa sini kalau kerja? Belum. Alhamdulillah belum. Kalau ada masalah buah pinggang macam siapa di CKD tu, dia cabaran sikit lah nak minum air kosong banyak. So masa ni saya dah boleh start minum air kosong banyak. Jujur. Betul dahsyat. 3 kali berat tu. Pressure. Itu tak kena slip. Saya pernah sekali tu masa saya tengah duduk, saya bersin, dia snap kat pinggang. Kaki tak boleh bergerak, jam terus. Tu kesan daripada berat badan ni. Banyaklah. Sedih pun sedih, tapi itulah Masya Allah tabarakallah. Tapi masa tu oblivious lah. Kawan cuma gosok-gosok perut je lah kat office tu. Sentap dalam tapi diam je lah. Allahu Akbar. So boleh tak tuan-tuan dan puan-puan jadi macam ni juga? Boleh ke tak? Boleh dengan izin Allah. Semuanya pun boleh. Tengok gambar saya besar-besar tu. Kembang habis semua. Tengkuk pun tak nampak. Boleh shrink turun. Lepas tu naik masa lah. Saya sebab ekstrim sikit masa tu. Memang kurus sikit lah. Kurus betul. Balik semula. Cuma tak sekurus masa saya sekolah menengah. Masa universiti lah. Masa universiti tu hari-hari main basketball lah. Memang kurus keding lah. Alhamdulillah ada masa sikit lah kan. Macam tu. Kita nak sihat tuan-tuan. Long term kita nak sihat. Long term kita nak boleh kekal cergas, bertenaga, highest energy all the time. Sokmo. Betul tak? Bila highest energy, semua benda kita boleh buat. Nak solat duha pun best, nak baca Quran pun best, apa nak sidai kain kalau kat rumah siapa buat kerja-kerja rumah pun seronok. Laju je nak kemas rumah. Kalau tak, Allah rasa malas je nak buat semua benda. Nyakit lah tu malas tu. So kita nak energy. Kita nak pemakanan sihat yang betul. Tengok testimoni saya tak payah minta, semua share, Masya Allah. Luar biasa. Bukan saya seorang je, ramai kat sini. Masya Allah. So inilah saya suka jemaah yang baik, jemaah yang sihat macam ni. Luar biasa, Alhamdulillah. Syukur ada ramai jurulatih sekarang yang macam tu. Dia kena kalau macam ni kena ikut minum ikut apa yang doktor suggestkan. F1 boleh teruskan. Cumanya jangan terlebih-lebih lah air tu. Air kena ikut sukatan sebab dia ada efek. Dapat satu liter pun dah cukup bagus air kosong. Langsung tak minum kan. Ikut pada apa nasihat doktor. Baik. Kita menjuarai champion. Allahu Akbar. Dia tak payah tunjuk statistik dia memang. Kita kalau campak batu, obese, gemuk. Orang selalu buat lawak. Campak batu, Datuk Syip. Lawak-lawak Datuk Syip. Orang dapat Datuk kan. Jadi macam ni lah. Macam tu juga kan orang yang gemuk di Malaysia. Allahu Akbar. Apa taknya? Kalau di Penang ada makanan viral, di Pahang ada makanan viral, di Johor ada makanan viral, di Sabah, Sarawak ada makanan viral, di Melaka, Masya Allah, pencipta banyak makanan-makanan viral. Luar biasa orang Melaka kat sini. Saya orang Melaka. Saya pernah bantu untuk kuih keria tu. 2-3 jam lah habiskan tak dapatkan kuih keria tu. La ilaha illallah. Apa tu? Alpukat coklat. Terbaik. Okey, sambung lagi So
Ini satu benda yang bukan dibanggakan bukan sesuatu yang kita bangga. InsyaAllah dengan apa yang kita buat sekarang ni, 5 tahun lagi kita akan ubah ni insyaAllah. Kita tuan-tuan dan puan-puan semua bertanggungjawab. Yang tak pernah lagi masuk program, tuan-tuan dan puan-puan ada tanggungjawab, menjadi fardu kifayah dah untuk kita bantu. Bukan sekadar turun berat badan. Ini yang nak kena faham. Macam dia sebut tadi, kita nak bebas daripada penyakit. Kalau kita, contoh ambil insulin, ambil ubat, darah kita 4 lebih, 5 lebih. Betul, bila kita tanya, macam mana? Oh, akak punya blood sugar okey. Okey, coach. Okey sebab makan ubat. Okey ke tak sebenarnya? Okey ke tak kalau kita makan ubat macam tu baru blood sugar tu boleh dikawal? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Okey ke tak? Kalau kita kena makan ubat insulin, kena cocok. Ya. Sebab itu kalau boleh kita kena ikhtiar. Cari jalan. Apa puncanya? Kalau dah sakit, memang kena berubat, wajib. Tetapi jangan terus-menerus dependent on ubat tu kalau boleh. Dia ada banyak adverse side effects. Tanya doktor. Saya bukan doktor, tapi kita tahu, kita baca, kita tanya juga doktor-doktor yang lain. Mereka cerita benda yang sama. Boleh tak pulihkan balik keadaan? Boleh. InsyaAllah. Cari punca dia macam mana. Okay? So macam tu. Jelas kan? Ni lah. Ni kita akan tengok kat mana punca dia. Semua lifestyle. Pandemik yang kita duk hadapi sekarang satu benda. Ini lagi satu perkara. Punca segala macam-macam ni berdasarkan daripada lifestyle. Sakit lututnya, ni semualah. Semua ni semua orang tahu pasal benda ni sebab nanti kita kena faham ya. Kenapa jadi macam ni? So lemak tu, kenapa kita perangi lemak? Kita kena macam berjihad juga dengan menyingkirkan lemak ni. Lemak memang ada, saya lemak tu ada masa, tapi saya nak fahaman mudah. Kita singkirkan benda-benda ni semua. Kita releasekan benda-benda toksin ni. Kenapa ni? Kita nak elakkan benda ni tuan-tuan dan puan-puan. Lifestyle yang aktif. Despite dengan semua statistik yang menakutkan ini, tetapi orang kita masih tidak ada kesedaran. Ini yang kita kena bantu tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak rasa sehinggalah ada ahli keluarga kita yang terkena macam ni. Sampai kena potong dan sebagainya. Wal'iyazubillah. Tak naklah macam tu. Sedangkan benda ini boleh dikawal. Benda ni dengan ilmu, disiplin, InsyaAllah boleh selesai. Okey, jom. Saya tunjukkan satu video ni sekejap. Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus penderita kanker payudara terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi.
Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Okay, cukup setakat itu. Okay. Saya tunjukkan benda ni sebagai pengajaran untuk kita semua yang sebenarnya kesihatan kita tu, sebab tu Nabi pesan seburuk-buruk tempat tu adalah di perut kan. So lebih khusus dan spesifik ada di bawah tu lah. Satu-satunya tempat yang menyimpan, tempat simpanan ya, ada yang ada simpanan tu adalah di bahagian mana? Usus kecil. Nama je usus kecil, tuan-tuan dan puan. Tahu tak panjang ni berapa? Siapa tahu panjang ni berapa? Berapa panjang nama usus kecil? Dia sebelum sambung ke bahagian kolon, kat usus kecil tu berapa panjang? 15 kaki ke 20 kaki. Tuan-tuan nak potong ke? Walaiyazubillah. Kita nak tunggu kena potong ke? Ataupun kita nak jadi macam tu, keadaan macam tu? Saya pun tak tahu tuan-tuan dan puan. Sebab bila perut kita besar, dia sebab satu lemak visceral, satu lagi benda-benda yang ada dalam usus kecil tu. So umpama macam kita ada pipe PVC kat rumah, kita ada dapur, waliyahzubillah, sama-sama baca waliyahzubillah, na'udzubillahi min zalik. Kadang-kadang kita pelik, orang tu jaga makan, so-called jaga makan, jaga exercise semua, lifestyle okey semua, and yet kena penyakit-penyakit yang pelik-pelik. Dari mana puncanya? Tu antara sebabnya yang ni, lemak visceral. Jadi dia bagi tadi tu menunjukkan bahawa kalau tuan-tuan terus-menerus makan benda-benda berminyak, tinggi gula, garam, processed food, fast food, tuan-tuan dan puan-puan akan terus-menerus mengotorkan bahagian kita ni. Nak buangkan sikit punya susah. Sehinggalah akhirnya dia menjejaskan kesihatan. Tengok tadi, lagi kotor, lagi gelap, ada berulat lagi, warna hitam lagi, waliyahzubillah, lagi teruk penyakit dia. Macam tu. So apa tanda dia? Antara petanda simple, bau nafas yang kuat, cepat penat, selalu sakit. Tu memang kat situlah. Sebab itu semuanya berpunca daripada makanan. Makanan jadi itu yang kita kena jaga tuan-tuan. Ni tengok bila sebelum tu cuba tengok kat sini lemak tu sekata. Tuan-tuan ada lebihan berat, tak kira berapa, 15 kilo, 20 kilo, dia sekata. Kita tak boleh pilih mana satu yang kita nak buang, dia sekata. Bawah kulit kita panggil subcutaneous fat. Itu yang kat pipi kita cabi sikit, kat tengkuk sikit, kembang dan sebagainya. Kat perut tu dia ada layer dekat depan. Sebab tu kalau kita buat sit up tapi kita tak turunkan berat badan dulu, dia tak nampak six pack. Benda yang you can pinch, benda yang you boleh picit, kat tepi kalau kita boleh picit, itu lemak bawah kulit, tak kritikal sangat. Tu bawah yang antara lemak kulit dekat bahagian abdomen tu kita panggil lemak visceral. Yang ini yang sangat bahaya sebab dia dekat dengan organ-organ penting dalam badan kita. Organ-organ penting ni seperti buah pinggang kita, jantung, hati, termasuklah usus kecil kita, semua dekat area situ. Kat bahagian abdomen kita, bahagian tengah tu kan. So bila perut kita besar, itu pertandanya maknanya antara sebab ni lemak visceral tu dah penuh, menyaluti benda tu. Macam kita tengok jantung ayam, kalau kita tengok hati ayam penuh dengan lemak-lemak. Bahagian-bahagian yang putih-putih tu kan sedap, tapi sedap sebab lemak tu. So jangan main-main lah. Sebab tu lah kita pilih bahagian ayam pun ada ilmu nak makan ayam bahagian apa. Contoh ayam dada. Kenapa ayam dada? Walaupun dulu saya tak suka ayam dada. Saya kalau dulu drumstick, thigh, cuma tongking je tak makan. Satu lagi, 3 tempat. Bawah kulit, lemak visceral, satu lagi dalam saluran darah. Dalam saluran darah. Ini kita akan masuk juga. So inilah gambaran dia kat sekolah ni, macam ni. Macam mana jantung tu ni, satu-satunya nikmat Allah Ta'ala bagikan kepada kita manusia ni tanpa kita kawal, tuan-tuan dan puan. Jantung ni duk bergerak daripada dulu ni, patut kita kena syukur kepada Allah Ta'ala dan kita bertanggungjawab untuk menjaga dia. Kalau dah penuh dengan lemak macam ni, macam mana dia nak berfungsi dengan baik? Benda ni warna kuning dan berbau busuk dan memang mengeluarkan secretion kimia. Dia aktif dan reaktif benda Allah ni. Dia tak ada statik macam tu tuan-tuan dan puan. Dia ada keluarkan benda-benda lain yang merosakkan organ-organ dalaman kita. Sebab tu dia bila dia dah penuh kat situ, dia menekan saluran darah. Sebab tu blood pressure naik. Sebab itu insulin resistant. Maknanya fungsi insulin tu untuk
menurunkan kadar gula tu dah terganggu disebabkan oleh lemak visceral penuh kat perut. Ya, mengah dan sebagainya. Ni bayangkan usus kita tu. Dalam dah kotor, luar pula disalut dengan macam-macam dengan benda-benda ni. Wal-iyazubillah, tuan-tuan dan puan-puan. Allahu Akbar. Macam mana? InsyaAllah. Boleh dapatkan daripada coach masing-masing. Video tu dah lama tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sekarang baru saya nampak kesan ni. Bayangkan macam mana kita nak kikis ni tuan-tuan dan puan. Macam mana nak kikis? No way kita tak kikis. Kita nak operate, nak buang pun Allahu Akbar. Bukan semua orang mampu nak buat bariatric surgery dan sebagainya. Pun kena jaga lifestyle. Kawan saya dah buat bariatric surgery lepas tu, dia tetap kena jaga pemakanan sihat. Sebab kalau kita sihat, kita bertenaga cergas, dia nampak kat wajah. Dia tak boleh sorok. Boleh ke kita fake kita punya rasa sihat, rasa ceria, buat-buat? Tak boleh tuan-tuan buat. Kalau you feel good, you look good, dia benda tu akan nampak. Kan? Masya-Allah, tabarakallah. Ni saya nak buat ni bukan apa, beri pengingatan kat kita yang mana yang dah dapat ber-ID sekalipun jangan apa orang kata, jangan selesa. Jangan selesa sebab benda ni dia tak nampak. Dia naik. Okey. Dan kaitan kolesterol dalam saluran darah seperti yang Coach Munah sebutkan tadi tu dengan pandemik sekarang, dia lagi menggila. Benda tu, virus tu menggila apabila ada kolesterol. Dia memang memerlukan kolesterol untuk dia mengganas. Sebab itulah apa yang berlaku apabila orang mempunyai berat badan yang besar, yang BMI dia 40 ke atas, berat badan dia dengan perut besar, dia kalau kena, dia terus masuk kena ventilator. Na'udzubillah. Alhamdulillah, syukur siapa hari ni, kalau kita hari-hari tu yang setiap hari coach kita semua ingatkan kita, suruh kita tuliskan 10 kesyukuran. Inilah antaranya kita bernafas tanpa ventilator, tuan-tuan. Cuba kita pergi ke hospital, kalau kita boleh pergi, kita tengok orang-orang yang dekat ICU sekarang ada ventilator masuk semua kat dalam hidung yang kena bernafas. Sebab Dania tertutup saluran darah tu, sebab benda tu pergi dekat kolesterol, dia kembangkan, dia bayangkan saluran tu menyempit dan langsung tak boleh nak lalu. Macam mana nak lalu oksigen ke apa? Semua dengan darah kan. Darah tu dia akan menyampaikan oksigen kita. Bukan udara tu masuk, tak masuk. Darah tu dia akan masuk dalam darah dan dia bergerak menyalurkan kepada sel-sel kita. Kalau oksigen tak sampai ke otak, apa jadi? Kalau oksigen tak sampai ke banyak tempat-tempat lain, jantung dan sebagainya, apa jadi? Memang innalillah macam tu. So ada jurnal dia tentang benda ni, boleh check sendiri. Saya bukan doktor tapi dia beritahu. Sebab kita dah tengok kesan dia stage 3, stage 4 terus kalau orang kena penyakit ni dalam keadaan ni. Sebab tu kan Datuk Khairi Jamaluddin KJ pun dah pesan pasal lifestyle. Vaksin juga, tapi lifestyle kena jaga. Inilah benda-bendanya yang saya dulu pun sama juga, minum air banyak, kurang minum air kosong. Kita tak kira kalau minum teh tarik ke TO ke orange ke sangkuit ke apa benda pun, semua tak boleh kira kena minum kira air kosong. Memang ini kurang. Rata-rata kalau saya jumpa peserta ke apa ke, dia akan cakap benda yang sama. Saya dulu pun sama, saya tak tahu kaitan. Betul, kalau selalu kita minum air, insya-Allah kita akan flush toksin tu, tak sempat nak melekat. Itu rahsia dia kenapa kena minum air kosong banyak, ikut pada kadar dia dan sebagainya. Itu jangan sampai dia light yellow cukup, jangan terlalu putih. Terlalu putih tu that means kita dah minum terlalu banyak. Tapi air kosong ni kunci, air suam. Kita pun ajar dalam grup, kalau kita dah lunch ni ambil terus tips ni. Bila kita lunch ni, tengah hari kan kita lunch, jangan minum air terus. Tahan dulu 20 minit. Elakkan perut buncit, elakkan rasa tak selesa perut dan sebagainya. Sebab apa? Kita ada enzim kan dikeluarkan untuk menghadamkan makanan. Dan janganlah minum air manis pula lepas tu. Boleh ambil terus tips tu. Memang itulah. Alhamdulillah tak ada masalah dah perut saya. Kalau tidak tu meragam je. Air kosong. Ni fast food, processed food, benda mudah. Macam apa yang berlaku dengan contohnya anak-anak remaja kita, anak-anak kita sendiri yang dah memang addicted dengan benda-benda ni semua. Kita kena faham apa bahan-bahan dalam tu. Semua benda. Dari segi kalau kita tengok rokok ke apa ke, dia ada benda-benda yang menjadikan kita ketagih. Ketagihan tu akan ada. Dan kalau boleh chef lah dia sepanjang-panjang.
untuk maksimumkan profit dalam food industry ni. Sebab tu banyak karbo ringkas. Apa lagi? Nampak macam sempurna. Cuba tengok kat tepi tu. Nampak macam cantik kan? Ada tiga hirisan timun. Ada udang 2-3 sejemput. Cukup ke protein? Cukup ke fiber? Semua dah pernah dengar kan suku-suku saya. Tak cukup tuan-tuan dan puan. Nampak macam healthy tapi tak apa healthy. Dengan tekanan kerja macam-macam kan sekarang ni. Jadi ini semua membawa kepada bila hormon tak balance, bila kita dah memang stres, kita tak dapat ketenangan. Rasa tenang tu pun rezeki yang besar. Rezeki daripada Allah. Bukan setakat duit aja rezeki ni. Rasa tenang, rasa sihat, semua ni pun rezeki. So bayangkan kalau tuan-tuan tak boleh nak kawal stres. Yang makan coklat tak berhenti-henti, jajan duk ngunyah macam-macam. Kalau asal stres, makan. Bahayalah. Dan sarapan yang selalunya burst. Untuk kita turunkan berat badan rata-rata average 1,200 ke 1,500 kalori lebih kurang sehari. Kalau dah memang sarapan macam saya dulu ni, macam ni, ni memang favourite saya. Nasi lemak, rendang ayam, daging paru. Ni tak ada daging paru kat sini. Teh tarik macam ni, Masya Allah. Rezeki tarik saya nak rezeki tarik 1,000 lebih kot. Pagi dah 1,000 lebih. Boleh ke saya nak memang burst lah, memang 3,000 lebih lah kalori sehari. So macam mana tak obese? Kalau kita sedia ada obese ataupun memang badan kita besar, kalau kita tak tahu ilmu kalori ni pun tuan-tuan tak boleh turun. Maintain je lah berat. Macam saya duk yo-yo kat situ, tak tahu hujung pangkal dia. Dan datang dengan kalori ni mesti dengan kualiti, bukan kuantiti dah. Saya cakap, nak makan sihat ni mahal lah coach, nak kena makan salmon hari-hari. Tak! kita bab kesihatan ni, because kesihatan saya dah bilang financial planning. Tuan-tuan boleh buat pengurusan kewangan dari segi ni semua, kumpul banyak-banyak saving, invest dalam stock market lah, apalah semua-semua. At the end of the day, tak jaga kesihatan, semua tu akan pergi balik ke hospital bills. Waliyahzubillah. Kan dalam kita mengejar kita punya benda-benda kejayaan dalam kerjaya kita, dalam ni ramai tak orang sacrifice kesihatan. Saya pun termasuk juga dulu. Bila jumpa klien makan. Ada pun kena pampa macam tu. So jangan tuan-tuan, jangan sacrifice. Betul. GI lagi saya tak masuk GI tu. Okay, baik. Alright. So siapa yang baru kat sini? Kalau lelaki, ambil tinggi anda, tolong kira sekarang, ambil tinggi anda, tolak 101. Itu anda punya berat ideal. Kalau untuk wanita, tinggi anda, tolak 104. So daripada situ, nampak dah dia punya target dia. Yang dalam table ni, ini sebagai anggaran. Anggaran sahaja. Tapi dia ada calculation dia. Dan untuk yang berkaitan dengan perut tadi tu, Masya Allah, 5 kali jumpa klien, 5 kali tertarik. Tak apa, lepas ni kita bawa Nurul Aimi, lepas ni Nurul Aimi kita bawa air kosong. Gitu. Sama, ni biasa. Kalau siapa dalam financial planning line, dia tahulah. Okay, so ini satu lagi tanda aras. Selain daripada kg, sebab kita tak tengok kg saja, tengok dia punya ukuran lilitan. Kalau lelaki mesti 85 cm ke bawah sepatutnya lah. Perempuan, wanita ukuran lilitan perut 80 cm. Cubalah tengok. Ini yang saya target tu, daripada bayangkan 120 saya turun belas-belas, ada 1 bulan tu saya dapat turun belas-belas, alhamdulillah, sehinggalah dapat cecah 80 lebih. Okey. So bagaimanakah cara dia? Okey. Orang yang badan berat ni, kita bila berat badan tak terkawal ni biasanya berkait rapat dengan eating disorder. Eating disorder ni maknanya makan ikut dan. Tidak ada disiplin. Bila makan ikut dan, dia tak ada perancangan. Apa benda pun kena ada perancangan. Yang ni boleh go back tu pada coach masing-masing dan supaya ataupun ni. Mesti ada perancangan kat situ. Air kosong is the best. Banyak kan? Okay? Kat sini waktu terbaik dia. Sebab itu badan kita, tuan-tuan dan puan-puan, memang
memang badan kita ni memang membakar lemak, dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk bakar lemak mendapatkan tenaga. Disebabkan oleh sedentary lifestyle, sebab kita banyak kerja office, kita pun banyak duduk, kita tak banyak berjalan. Kalau ikutkan daripada Dr. Rizal Abu Bakar, pakar brain, dia beritahu dalam satu seminar dan training yang saya pernah hadir, dia beritahu, dia kata kita every 30 minutes kita kena bangun. Kalau ikutkan, tak boleh duduk lama. Masa baru ni MCO hari ni, ramai orang work from home, ramai kena penyakit banyak kena slip disc sebab duduk lama. So masa saya nak turunkan berat badan dulu, bila dah 90 lebih, mana nak larat berlari-lari, tuan-tuan dan puan. So apa saya buat? Saya banyakkan berjalan. Saya banyakkan berjalan, insya-Allah okey. Sebab berjalan ni antara exercise yang terbaik, yang sesuai untuk semua orang. Buatlah supaya dapat stimulate juga. Dan ikutlah portion pemakanan macam saya buat ni. Portion pemakanan tu biar banyakkan sayuran, mesti ada protein yang cukup, karbo sihat, pilih karbo sihat yang rendah GI. Ini semua antara perkara yang kita boleh buat, immediately kesan dia kita nampak, insyaAllah. Okey. Dan alhamdulillah daripada journey tu saya dah tak lagi craving Nescafe tarik, teh tarik. Syukur pada Allah Ta'ala. Dan sebenarnya banyak mutiara-mutiara daripada hadis, daripada Rasulullah tentang bagaimana kita nak dapatkan kesihatan yang terbaik ni. Jadi yang saya akan tutup sharing saya pada pagi ini dengan tips daripada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara yang boleh kita buat sekarang ni, kita kena makan dengan tenang lah. Sebab tu Nabi pesan suruh kita kunyah, tapi nak sampai 40 kali tu saya rasa tak ramai orang boleh buat macam tu. Kalau so maknanya ikutkan, bila kita makan tenang ni, maknanya kita dah tak tengok phone masa kita makan. Kita kunyah tenang-tenang. Kita boleh rasakan dia punya tekstur makanan tu. Kita boleh rasakan dekat tekstur makanan tu, bagi dia betul-betul hancur, baru telan. So kita tak akan makan dengan pantas. Macam orang putih kata kita shovel. Kalau biasa kalau kita tak kawal nafsu makan tu, maksudnya kita akan shovel. Shovel tu kita ambil, masuk, pelan. Yang itu yang sampai 2 pinggan nasi. Cuba kalau kita makan slow, kita tenang, baca bismillah dulu, mana kita minta ke Allah yang makanan kita tu memberikan kita tenaga untuk kekuatan untuk buat benda baik, contoh. Kan? Dia lain dengan kita makan dengan